Terima kasih kepada saudara pengurusi yang diberikan para asatizah yang bersama-sama menentangkan kertas kerja mereka dalam sesi convention Tim Ummah pada hari ini. Seterusnya kepada seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ada hari ini kita tuas sikit lah sebab kita dah ganti ke petang. Mungkin kita boleh sampai ke jam 7 petang atau 7 malam. So kita ada 1 jam suku. Jadi dengan itu tanpa berceloteh panjang, nak beri peluang secukupnya pada tuan-tuan, boleh menulis dengan segera ataupun boleh terus kepada mikrofon. Silakan. Kita kumpul 4 soalan, saya serahkan kepada panel jawab. 4 soalan pada panel jawab. Sila perkenalkan nama dan sedikit diri dan seterusnya kepada siapa yang ingin ditujukan soalan. Silakan. Okay. Ladies please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 3 soalan tapi saya akan ringkaskan. Saya minta semua yang bertanya 1 soalan sahaja. Okay, so therefore saya akan tanya soalan yang mungkin sebab saya rasa tak disentuh sewaktu perbincangan wasatiyah dalam gaya hidup, iaitu wasatiyah dalam pergaulan. Itu tadi tak disentuh. Jadi tapi soalan ini sepatutnya saya tujukan pada panelis, tetapi juga sekiranya ada panelis lain yang nak beri komen, saya harap dapat beri komen juga lah. Kerana kita tahu Allah sebut dalam Quran la taqrabuz zina, la taqrabuz zina. Sorry, saya macam nervous sikit. Jadi soalan yang saya nak tanya adalah berkenaan dengan ikhtilat atau pronouncing it correctly. Saya tahu dalam English disebut free mixing, saya tak pasti dalam bahasa Melayu kita sebut apa. Tetapi pergaulan bebas yang bukan maksud saya pergaulan sosial yang clubbing itu. Maksud saya, apakah garis panduan Islam untuk pergaulan antara lelaki perempuan yang tidak disebut. So kalau boleh Ustaz beri komen. Saya minta ringkaskan soalan. Jadi soalannya berkenaan dengan pergaulan bebas dan ikhtilat, panduan yang tidak masuk dalam kita punya syllabus pada convention kali ini. Tak apa, kita akan tentukan sekali nak bagi pada siapa. Soalan yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nazimi Zaim bin Ismail, Sarkedah, kerja di polis. Minta maaf kepada penderita. Soalan saya tak banyak, cuma ada dengan 1 lah. 2 soalan saya ada berkaitan dengan akidah dan siasat dan politik. Okey, kita buat wacana ni mungkin agak bagus kerana saya berhadapan dengan soalan-soalan cukup mas. Kadang-kadang bila saya jumpa dengan orang masyarakat, dia tanya terus kepada soalan. Okey. Baik, soalan dia. Adakah kerana metod penyampaian kita tentang akidah itu tidak kena pada sasaran? Minta maaf, akidah kita pergi malam ni. Malam. Sebab sekarang ni pada pembentangan tajuk yang hari ini saja. Akidah semalam. Boleh bawa soalan ni pada waktu malam. Okey, baik. Ini siasat dan politik. Okey, soalan yang duduk pada gantian. Wacana siasat dan politik. Sebahagian mungkin dia telah membezakan demokrasi punya sistem dan dia merasakan bahawa mungkin yang ada pada hari ini merupakan khilafah punya sistem. Jadi adakah polemik contohnya yang seperti dikatakan oleh Dr. Khairuddin tentang buku Al-Islam wa Usulul Hukmi oleh Ali Abdul Razik, mungkin dia kata bahawa khilafah itu tidak ada kerana mungkin polemik khilafah-khilafah yang ada sebab ini pemerintahannya penuh dengan kezaliman. Maka kalau itu dikatakan tidak wujud dengan konteks orang yang tidak menyokong terus sistem demokrasi. Ada sebahagian yang katakan bahawa bila Al-Khuruj ala itu dia merasakan bahawa pemerintahan yang ada pada hari ini dia merupakan pemerintahan khilafah. Jadi bagaimana kita nak berinteraksi dengan pemimpin dengan sistem tersebut? Jadi kesimpulannya soalannya tentang demokrasi dan khilafah lah. Ya. Terima kasih. Kejap sebelah sini. Tak ada sebelah sini tak ada Atas saja. Atas. Kalau tak ada terus tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Saya ada soalan untuk Ustaz Muhammad Izhar tentang wasatiyah dalam gaya hidup. Apakah pendekatan wasatiyah terhadap
persoalan berjabat tangan dengan yang bukan mahram, non-Muslim dalam suasana perniagaan. Kerana seringkali saya dengar ada ustaz yang membolehkan dalam suasana tersebut dan ada yang melarang keras. Sekian. Berjabat tangan dalam korporat, klinik korporat. Okey, sila. Bismillah. Tak tidak. Kat mana tu? Okey, atas. Okey, atas keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan, saya daripada Pulau Temasek. Saya ingin bertanyakan resolusi daripada fiqh ummah ni ataupun konsep wasatiyah ni, apakah susulannya? Adakah dia akan di Minta maaf tuan, soalan tentang resolusi malam ni. Sekarang semua okey. bukan yang tajuk ni. Baik. Soalan gantian. Okey. Satu lagi soalan, masalah mengenai tudung. Adakah dia usul ataupun furu'? Terima kasih. Tingkat 2 ada? Ada surat? Okey. Tingkat 2, tingkat 1. Okey. Silakan. Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Syamila binti Romli daripada Universiti Malaya. Saya ada satu soalan berkenaan dengan wasatiyah dalam gaya hidup. Adakah termasuk dalam wasatiyah dalam gaya hidup sekiranya kita sangat ekstrim dalam pemilihan pemakanan? Sebagai contoh yang Ustaz Syed mengatakan tadi, dalam isu ayam ni, contohnya kita tak makan semua jenis ayam yang bukan organik. Maksudnya kita terlalu ekstrim lah. Atau perlu kita berlapang dada dan bersangka baik. Itu sebagai satu contoh. Dan adakah termasuk dalam skop wasatiyah dalam gaya hidup juga untuk kita memboikot semua produk-produk Yahudi, produk-produk Yahudi sebagai ikhtiar untuk membantu saudara kita di Palestin? Atau ia cuma satu pilihan, atau dia termasuk dalam wasatiyah dalam gaya hidup juga? Jelas ke Ustaz? Jelas, tapi dua soalan tu. Tak, dalam skop wasatiyah gaya hidup juga. Baik, tanpa terima kasih. Yang sedang nak bertanya harap dapat sabar, berehat dulu, duduk dekat tepi dulu, sebab kita dah ada 5 atau 6 soalan. Jadi kita persilakan wasati dalam pergaulan dan ikhtilat. Adakah garis panduan yang boleh diberikan dalam program hari ini? Tapi saya rasa soalan ni saya terpaksa tidak mampu untuk dijawab dalam waktu yang pendek ini, dan itu memang insya-Allah kita akan masukkan dalam Convention Fiqh Ummah 2. Sebab ini panjang, dia nak garis panduan setengah jam tuan ya. Kemudian insya-Allah juga kita juga tidak ada sebut pasal fiqh keluarga, itu Convention 2. Ini promosi ni. Ya. Boleh daftar kat luar ni. Kemudian fiqh wanita kita tak cerita lagi. Bidadari itu I Love Islam satu-satunya penganjur, jadi tak sama dengan anjuran kami ya. Jadi kerana itu minta maaf saya terpaksa hazafkan soalan itu sementara waktu. Dan kalau nak tahu juga dalam waktu terdekat, buka kat YouTube oleh Zaharuddin garis panduan hubungan lelaki perempuan. Ada insya-Allah dalam masa 40 minit diterangkan dalam tu. Just untuk peringkat awal ni. Kemudian soalan yang kedua tadi, demokrasi dan khilafah, kita panel dia belum sampai, kita tunda sekejap. Kemudian soalan yang seterusnya, berjabat tangan dalam dunia korporat. Itulah yang saya faham. Mungkin Ustaz Izhar ada pun telah pun mencatat, jadi kita persilakan kepada Ustaz Izhar untuk menjawab soalan itu. Juga soalan tentang makanan tadi, tentang ayam organik kita tak mampu nak makan dan seumpamanya sebab susah nak jumpa ataupun dan seterusnya produk Yahudi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya mungkin jawab beberapa soalan yang saya boleh jawab, yang tak dijawab saya pas pada orang boleh jawab. Saya Izhar. Pertama tentang ikhtilaf. Memang kalau kita ikutnya, kalau kita nak guna konsep al-aslu fil ikhtilaf haram, maka agak kita kena pertimbangkan banyak perkara juga. Tapi memang itu konsepnya, al-aslu fil ikhtilaf haram. Asal pada hukum percampuran lelaki perempuan itu haram. Tapi apabila kita merujuk kepada situasi, kadang-kadang saya memahami di universiti, keadaan di
yang takut-takut kita memberi jawapan itu agak tidak praktikal dengan keadaan yang mereka hadapi. Seolah-olah mereka menganggap kadang-kadang terlalu sukar. Tetapi garis panduan tersebut kita mengenali bahawa ada hukum-hukum tertentu dibenarkan kita berada bersama bukan dengan keadaan berada berdua-duaan. Maksudnya kalau kita kata study group sebagai contoh, kepada mungkin student-student lah kita kata dari segi hukum lain Ustaz jawab, mungkin boleh dengan keadaan berteman dan sekadarnya atas apa yang kita ingin perbincangkan. Lainnya Ustaz bisa jawab. Nombor 2, berjabat tangan dengan non-Muslim. Mungkin ada hukum-hukum yang tertentu dalam dunia korporat, ada ikhtilaf tentang fatwa Qardawi dan sebagainya. Saya tidak akan huraikan, tetapi saya cerita mungkin boleh sharing sedikit sebab saya rasa bukan soalan untuk saya, tapi saya nak sharing sikit. Kedudukan kita saya sebagai orang, kita kata orang astro lah, bukan nak jual astro, tapi sebagai imam muda yang berhadapan dengan situasi di mana kadang-kadang kita terpaksa duduk dengan kepelbagaian agama, kepelbagaian latar belakang, senang cerita artis dan sebagainya lah, program-program gitu. Tapi kita nak handle tu bagaimana? Yang tidak kenal imam muda, yang kenal imam muda dari jauh-jauh lagi nak tangkap gambar pun takut. Tapi yang tidak kenal tu bagaimana kita nak pergi ke program-program sebegitu yang terpaksa kita hadir. Kebanyakannya saya sharing cara yang kita buat yang dah diajar oleh orang-orang protokol. Kita akan datang, kita akan jumpa, bila nampak amal-amal kita terlebih dahulu, Assalamualaikum, kalau bukan masih apa khabar, kita letak tangan di dada. Ini protokol yang biasa meletak, angkat tangan. Protokol punya inilah cara, tunduk, kita senyum dan kita baik. Dan tidak semestinya orang tersebut bila kita tidak mahu bersalam dengan dia, sebagai contoh non-Muslim, kita tidak mahu bersalam dengan dia, kita tunduk begini, dia kecil hati. Apabila kalau setelah kita tak salam dengan dia, kita bercakap baik dengan dia, minta maaf saya Ustaz, saya takut juga ni nanti orang tengok apa masalah saya. Dia tidak akan kecil hati. Walaupun kita kata takut dia kecil hati. Kalau kita bermuasyarah dengan baik selepas daripada kita tidak bersalam, insya-Allah dia tidak akan berkecil hati. Itu pengalaman sikit. Pemaziran dalam sub 5 ada soalan. Itu soalan yang kita jawab pertanyaan. Soalan kita jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Okey, terima kasih. Setelah kita pilih mana yang ada rezeki kita jawab, mana yang belum sempat jawab kita bawa ke malam. Kita Ustaz Izzah untuk sambung apa kira ada jawapan ni? Terima kasih kepada yang bertanya. Saya tak ingat yang siapa yang bertanya tadi. Yang pertama berkaitan wasatiyah dalam berjabat tangan dan lelaki ataupun wanita. Tuan-tuan pembahasan mati sekalian, hampir kesemua para ulama, sama ada yang silam ataupun yang moden contemporary, termasuklah Sya'rawi dan juga Ali Jum'ah, Imam Syekh Ali Jum'ah mengharamkan berjabat tangan antara lelaki dan perempuan. Tidak ada langsung keringanan kecuali di darurat. Darurat tu macam mana? Untuk doktor pegang pesakit itu dibenarkan. Orang yang dalam kesusahan, kita bantu dia, perempuan jatuh tangga, kita tolong angkat sebab tak ada orang perempuan tolong angkat, itu baru dibenarkan berjabat ataupun pegang. Itu pun sekadar, tuan-tuan dan puan sekalian, tak boleh lebih daripada itu. Itu dijelaskan. Cuma baru-baru ini Dr. Yusuf Al-Qardawi mengharuskan untuk pemimpin-pemimpin wanita. Wanita bagaimana? Dhabit dia kena jelas. Ramai orang menggunakan fatwa ini salah. Dia kata, oh Dr. Yusuf Qardawi benar. Tidak, bukan sewenang-wenangnya Dr. Yusuf Qardawi membenarkan. Dr. Yusuf Qardawi membenarkan ketika pemimpin itu, pemimpin besar duduk di atas pentas, orang penuh di depan, dia ulur tu, waraknya dia tinggal. Tapi kalau terpaksa untuk jaga maruah perempuan tu, maka dibenarkan dalam keadaan itu. Itu pun dengan syarat, dia kata mesti perempuan tu ulur, bukannya pemimpin lelaki ni yang gatal ulur. Itu jawapannya, itu jelas. Jangan salah guna. Ramai orang kata tak apa, Yusuf Qardawi kata boleh. Bukan, Yusuf Qardawi kata boleh, tapi dengan syarat. Bila ini tepi jalan, bukan sapu, tak boleh, hukumnya haram. Jadi itu jelas. Tuan-tuan yang sekali, maknanya Dr. Yusuf Qardawi punya fatwa lebih kurang macam Syekh Ali Jum'ah, sama macam Sya'rawi dan ramai lagi. Hatta Dr. Wahbah Zuhairi juga, guru kami di Syria, mengharamkan perbuatan tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Baik. Kemudian disebut berkaitan tentang makan tadi. Berkaitan makan, perlu tak kita tahu semua yang berkaitan masalah-masalah sembelih tak sembelih atau sebagainya. Kita pergi kedai, dia dalam bab makan ni tuan-tuan sekalian, kaedah dia jelas.
La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Benda yang dah kita tak kita tak tahu. Kita dah tahu secara zahir. Pergi kat kedai nampak dah batang batang tak dah. Tekak ayam tu memang dah disembelih dengan sepenuhnya. Elok putus semua, maka kita ambil. Di belakang, di balik tabirnya macam apa yang dilihat oleh Imam Muda Ashraf, dilihat oleh Ustaz Said, tak payah kita pergi kaji. Tak payah kita kata siapa yang sembelih, kalau akan susah. Itu sebab Dr. Yusof Qaradawi dia bagikan satu kesimpulan. Dia kata apa? Tuan-tuan sekalian sekalian, al-ghaib anna la nas'al anhu. Benda yang kita tak nampak, jangan duk sibuk duk cari. Takut bila kita cari, habis tuan-tuan sekalian. Tambah kalau saya yang buat kajian tentang PhD tentang makanan, tentang barang-barang dalam produk, lagilah saya tak boleh makan. Tapi saya abaikan bila saya makan. Tutup mata. Wallahualam. Baik, soalan untuk Al-Fadhil kita minta maaf banyak soalan suat-suat ni. Saya nak semua ahli panel dapat menjawab sesuatu. Soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Mazli, siapakah yang lebih aula memerintah, ulama atau golongan profesional, sedangkan kedua-duanya amin dan qawi? Assalamualaikum. Dia dunia ini terlampau luas untuk dikecilkan kepada ulama dan profesional saja. Ada di sana golongan artis, ada di sana golongan sastrawan, ada di sana golongan pelajar, ada di sana golongan petani, ada di sana golongan nelayan, ada di sana juga golongan yang mungkin tidak masuk dalam mana-mana kategori. Kepimpinan, kalau kita lihat sepanjang sejarah Islam, ialah kalau kita lihat kepada kitab-kitab turah, dia mempunyai pelbagai perbincangan. Bila rujuk pada pemikiran politik Islam, kita tidak ada apa yang dinamakan sistem politik Islam. Tidak ada satu sistem, inilah sistem politik Islam, tidak ada. Yang ada pengalaman daripada zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke hari ini. Kita tak boleh berhentikan sejarah Islam hanya pada kejatuhan Uthmaniyah saja. Dengan itu kita akan merencatkan perkembangan ilmu Islam itu sendiri. Sehingga hari ini masih berlaku, kita katakan sebagai tajribah ataupun eksperimen untuk politik Islam itu sendiri. Daripada zaman Rasulullah SAW, itu berbeza dengan apa berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Abu Bakar berbeza dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar berbeza dengan Sayyidina Uthman. Begitu juga zaman Umayyah berbeza dengan zaman Abbasiyah. Abbasiyah berbeza. Saya agak kurang minat bila orang kata daripada Abbasiyah terus pergi kepada Uthmaniyah. Tidak. Sejarah Islam tidak sebegitu mudah. Kita boleh ringkaskan. Sebab tadi bagi sikit sangat 20 minit. Jadi di waktu Abbasiyah itu pun masih terdapat Umayyah di Andalus. Jatuh Andalus pun di kawasan utara Afrika masih terdapat golongan Muwahhidin. Jadi sejarah Islam terlalu luas. Dia tidak boleh disimplify macam itu. Dan kemudian diberikan pandangan romanticism, kegemilangan Islam. Saya pernah buat tanya pada anak murid saya, mana Islam lebih tersebar luas, zaman moden ini ke ataupun zaman Abbasiyah? Pada saya zaman moden ini. Di zaman Abbasiyah tak terbayang dalam kepala para ulama di zaman itu, hatta di dalam benak pemikiran Imam Syafi'i pun akan adanya ribuan masjid di UK, ribuan masjid di Perancis, ribuan masjid di Jerman, ribuan masjid di mana-mana kawasan di benua Eropah ataupun utara Afrika, utara Amerika itu. Pada mereka itu Darul Harb. Pada mereka itu kawasan gelap. Umat Islam tak boleh berdakwah kat sana. Tetapi sekarang realiti berbeza. Dengan realiti berbeza itu kita lihat, adakah masih lagi kita merujuk kepada kitab yang diciptakan, dinukilkan oleh pengarangnya dengan merujuk pada konteks tertentu. Sebab itu saya agak kurang minat bila orang kata lihat pada Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi. Al-Juwaini telah mengkritik kitab Al-Mawardi. Ya, ringkaskan. Dah, boleh dah jawab soalan. Belum jawab soalan lagi. Jawab soalan terus. Okey, kalau nak berhenti boleh berhenti, tapi saya rasa macam tak lawas. Atau tanya penonton, nak saya berhenti ke nak sambung? Jangan malu sebut. Okey, bagi saya 2 minit saya akan cuba ringkaskan. 1 minit. 1 minit. Banyak soalan. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah penghasilan literasi terhadap politik Islam itu berbeza. Di zaman awalnya lebih dikaitkan dengan isu akidah kerana kebanyakan ulama
nak lawan dengan Syiah dan Khawarij. Kemudian timbul perbincangan politik Islam itu dalam kerangka fiqh. Dan kemudian Al-Mawardi menulis di dalam kerangka waktu Khilafah Abbasiyah sudah mula hampir jatuh, waktu naiknya golongan Buwayhiyin, golongan Saljuk. Jadi dia tulis buku itu untuk menyelamatkan institusi khilafah. Walaupun khilafah pada waktu itu hanya tinggal institusi dan tidak punya kuasa yang banyak. Kemudian mari selepas dia lagi Al-Farabi, ataupun sebelum dia Al-Farabi kemukakan konsep falsafah. Macam mana politik itu, siapa yang layak jadi pemimpin, kan? Dan di dalam waktu tersebut ramai lagi. Al-Ghazali muncul dengan Mirror of the Princess, Nasihatul Muluk, kitab yang lebih pada waktu tengok keadaan dan kecil-kecil pemerintahan dah zalim, yang ada pada ulama hanyalah untuk menulis nasihat-nasihat kepada pemimpin. Itu yang tinggal. Jadi banyak pengalaman umat Islam dalam politik ini yang tak boleh kita nak khususkan hanya pada Al-Mawardi semata-mata. Luas. Hatta apa yang dihasilkan pada zaman kita ini, dengan konteks kita ini, dengan zeitgeist, semangat zaman ini yang lebih layak dengan apa yang berlaku pada hari ini, dengan kita mengambil apa yang baik daripada yang lepas. Kembali kepada soalan tadi, ulama dan profesional, siapa lebih layak? Saya rasa dunia ini lebih besar. Kadang-kadang mungkin sastrawan itu lebih layak untuk memerintah, kadang-kadang peniaga. Kita nak berubah mana kontraktor ataupun golongan yang korporat, adakah mereka profesional ataupun mereka itu ulama? Bagaimana kalau mereka profesional dan juga ulama dalam suatu waktu? Saya rasa soalan ini mungkin hanya kat Malaysia saja orang bincang kot. Pemimpin Ikhwan Muslimin seorang profesional dan juga ulama. Ahli Parlimen FJP itu ulama dan juga profesional. Saya teringat PKS, Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia itu, pemimpinnya Teh Fatul Semiring itu engineer. Waktu datang rombongan dari Malaysia, kata bagaimana mungkin Harakah Islamiyah pemimpinnya insinyur, engineer, sedangkan ada ulama. Apa jawab? Dia kata, kami Pak, sama ada insinyur, sama ada itu siswa, sama ada itu karyawan ataupun ulama, kami lalui materi tarbiyah yang sama, usrah yang lalui sama, surah hafalannya sama, fikrahnya sama. Apa bezanya kan? Ulama atau profesional, satu perbincangan yang patutnya sekali kita sudah langkaui dan ucapkan ma'assalamah. Kita nak bincang Malaysia telus Ma'assalamah. Soalan yang seterusnya, jika berlaku situasi ada dua calon pilihan raya, soalan tuju pada Fadil Ustaz Dr. Khairuddin Ahmad Razali. Jika berlaku situasi hanya dua calon pilihan raya, iaitu calon Islam, dua calon bukan Islam, tetapi calon Islam tidak ada kualiti, adakah boleh mengundi calon bukan Islam? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama bila bincang persoalan mengundi, mereka berbeza pendapat dalam menentukan adakah persoalan wakil rakyat itu persoalan wilayah ataupun persoalan wakalah. Sekiranya persoalan walayah atau wilayah, maka persoalan itu merujuk kepada beberapa ayat. Tidak boleh bagi orang Islam untuk mengundi orang bukan Islam kalau atas dasar wilayah. Kalau atas dasar wakalah dengan makna wakil, seorang lelaki yang menawarkan diri menjadi wakil kepada rakyat setempatnya untuk memberikan perkhidmatan dan sebagainya, kalau atas dasar itu maka pemilihannya merujuk pada kaedah inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kau nanti memberi upah kepadanya, orang yang dua sifatnya, satu qawi, kuat, yang kedua amin. Amin, amanah ada pada orang Islam dan juga ada pada bukan Islam. Rujuk dengan kekuatan ada pada orang Islam dan ada pada orang bukan Islam. Maka yang mesti dilihat ialah apa yang nak ditawarkan dan juga dasar apa yang ingin dikemukakan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Soalan seterusnya, soalan kepada Fadil Ustaz Dr. Zahazan. Apakah adab, kaedah yang betul untuk memahami terjemahan tafsir Al-Quran, khususnya bagi orang awam yang tidak mempunyai latar belakang akademik agama? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adab pertama ialah
dapatkan dari sumber yang betul tafsiran tersebut. Contohnya cadangan tafsiran yang baik adalah tafsir Ibn Katsir. Ya, dan perkara yang berkaitan dengan keumuman ayat itu kita pelajari. Perkara-perkara usul yang melibatkan nasih mansukh, hukum hakam, mutasyabihat, tetap kita kena rujuk pada orang-orang yang ahli, orang yang ahli dalam bidang tersebut. Dan selain daripadanya, jangan mudah untuk buat satu pandangan, adab dia juga, jangan mudah-mudah untuk buat satu kesimpulan dalam keadaan kita tidak faham dengan sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh para ulama. Kerana istilah-istilah ulama ni kadang-kadang mengundang bagai-bagai kesulitan untuk difaham oleh orang awam. Tafsir terjemahan yang baik yang saya lihat di Malaysia ini, boleh kita pakai terjemahan Hasbi Siddiqi yang telah pun diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, yang dihadiahkan kepada semua jemaah pulang daripada Tanah Suci. Yang kedua, kita boleh pakai tafsir Ibn Katsir. Ada dua pustaka yang baik. Satu pustaka Imam Syafi'i, yang kedua pustaka Ibn Katsir. Kerana terjemahannya daripada nas yang asli amat baik dan kurang yang jatuh. Lain daripada itu, saya dapati ada beberapa kelemahan padanya. Allahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Hazan. Soalan kepada Fadil Ustaz Ruslan Muhammad. Apa pandangan Ustaz berkenaan provokasi yang datang dari pihak orientalis yang mengatakan bahawa bagaimana sekiranya telah sampai sempurna segala maqasid syariah dalam kehidupan, adakah hukuman dan syariat boleh diberhentikan? Misalnya telah selesai dan aman negara dari jenayah, maka hukuman hudud boleh diberhenti atau ditangguhkan. Silakan. Terima kasih kepada soalan yang telah dikemukakan. Apa yang penting kita harus ingat bahawa selagi mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa dalam mengurus tadbir alam ciptaannya, maka segala ketentuan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan, pandangan, provokasi apa sahaja ciptaan barat terhadap situasi Islam dan umat Islam, kita harus ingat ia sesuatu yang tidak mendapati kita orang Islam, kita mesti pertahankan. Hatta kalaupun ada keamanan dalam sebuah negara umat Islam, sehingga tidak ada jinayah, itu sesuatu yang agak mustahil berlaku. Kalau takdir begitu, tetap Islam menjadi satu amalan yang paling utama, dan ketika itu Islam tetap merintah. Cuma mungkin pada masa itu hukum hakam tak dilaksanakan, tidak ada jenayah. Walhamdulillah, yang itu kita dambakan. Tapi tuan-tuan, hakikatnya apapun situasi barat dan apa sekalipun, sekarang tuan-tuan, tugas kita ialah untuk memberi nilai kemerdekaan semula kepada Islam dan umat Islam. Wallahu a'lam. Baik, soalan kita tujukan kepada Fadil Ustaz Ahmad Husni. Pada masa ini ramai pelajar dan mahasiswa sudah berjinak dengan bisnes. Walau bagaimanapun golongan ini tidak alert dengan zakat. Bolehkah Ustaz terangkan atau perincian perkara yang perlu diberi perhatian? Baik, silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada yang bertanya. Pertama sekali, apa jua bisnes memang dia tertakluk kepada zakat. Cumanya macam bisnes yang dilakukan oleh student-student, contohnya jual buku ataupun apa-apa saja, secara mudahnya, jika anda tidak ada akaun secara detail, maknanya tidak ada akaun yang bersumberkan kepada modal kerja, working capital, ataupun kepada modal berkembang, maka anda semua tidak perlu risau serisau-risaunya. Kalau ada, tak perlu risau, bawa aja akaun anda untuk ke pusat zakat, kita tolong kirakan. Itu senang. Nombor dua, sekiranya anda tidak mempunyai apa-apa, sila rekodkan hasil jualan, sila rekodkan kos pembelian, jualan tolak kos, dan apa-apa kos operasi yang terlibat, maka bakinya sekiranya melebihi nisab zakat 2.5%. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada dua soalan yang hampir serupa untuk Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari. Disebut di sini, seperti yang telah Ustaz cakapkan tadi, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang itu, melainkan dia mengubah nasibnya sendiri. Adakah ayat ini langsung tidak boleh digunakan untuk perubahan dari negatif ke positif? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita terus kepada ayat itu. Sebenarnya apa yang saya bentangkan tadi bersesuaian dengan satu bahagian, iaitu siap
kepentingan kita menjaga memahami konteks sesuatu ayat. Dan salah satu tafsiran ataupun definisi yang diberikan oleh ulama tafsir terhadap ilmu tafsir Al-Quran, dikatakan mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengikut kehendak Allah. Jadi apabila kita meneliti dan mengutamakan siap atau konteks suatu ayat terlebih dahulu, bermakna kita sudah memenuhi hak Allah Ta'ala. Tapi walaupun ayat itu kalau saya nyatakan tadi, perubahan itu kalau ikut ayat sebenarnya mengikut tafsiran para ulama, perubahan pada positif pada negatif. Tetapi dalam Islam, para ulama tafsir dan juga usul fiqh memperkenalkan ataupun satu kaedah panggil al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Dia kata pengajaran pada satu ayat atau satu hukum, satu nas perlu dilihat kepada umum, jangan kerana suatu sebab yang khusus. Walaupun ayat ini ditafsirkan oleh para ulama khusus untuk perubahan positif atau negatif, kita boleh menggunakan ayat yang sama untuk membawa kepada apa-apa sahaja isu yang dirasakan sesuai dengan penggunaan ayat itu. Contoh lain, Allah kata wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Belanjakan hartamu di jalan Allah dan jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan sikap bakhil. Ayat itu sebenarnya tuan-tuan cerita mengenai keburukan bakhil, tak mau keluarkan harta untuk perjuangan di jalan Allah. Tetapi oleh kerana bila kita teliti, nas yang paling sesuai untuk digunakan kepada keburukan sakwakok, dadah, kita kata merempit dan sebagainya, hanya ayat itu sahaja. Selepas kita mengutamakan hak ayat itu, kita akan kepada masyarakat, hak sebenarnya siap atau konteks sebenarnya ayat itu adalah untuk menceritakan mengenai bakhil. Kita juga boleh menggunakan ayat itu untuk mengelakkan orang daripada mendedahkan diri kepada kebinasaan. Kita gunakan kaedah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Dan cara ini akan memperlihatkan Al-Quran itu senantiasa berinteraksi dengan zaman. Okey. Terima kasih. Soalan untuk Al-Fadhil Ustaz Dr. Mazli, tapi jangan lama lagi, jangan lama sangat. Itulah disoalkan ni soalan lisan tadi. Iaitulah dalam konteks demokrasi hari ini, lebih kurang itu tak salah saya, bagaimanakah relevansi dan keperluan untuk membina khilafah, lebih kurang itulah. Kalau kita lihat di dalam kerangka politik baru ada apa dinamakan sebagai politik warga ya. Politik warga ni instead of kita mengharapkan pada pemimpin untuk menjadi segala-galanya penyelesaian, tak, kita hak upayakan setiap individu. Pemimpin hanya wakil kita. Tetapi setiap parti bertanding sudah tentunya ada benda dia nak offer. Menurut kerangka politik warga, kita yang tentukan pemimpin mana naik dan jatuh, sejauh mana mereka dapat memenuhi tuntutan kita. Contohnya, waktu saya menjadi Presiden Muslim Society di Durham, apa yang kami lakukan ialah menjelang pilihan raya, kita panggil wakil-wakil yang akan bertanding untuk berdebat dan kita kata okey, antara wakil ni kita ada offer dia, siapa boleh fulfill, siapa boleh tidak. Okay. Mereka akan berjanji untuk laksanakan. Jadi sama ada mereka Muslim ataupun tidak, kalau mereka boleh tepati janji-janji itu, maka kita tu. Kerana kita bergerak di atas maslahat umat Islam, bukan kerana siapa yang ikut orang ni. Apa kena dengan khilafah? Saya ingin bawa rakan-rakan sekalian untuk lihat satu kitab yang amat terkenal, yang amat menarik, tapi kurang diberikan perhatian. Dihasilkan di zaman kelemahan Khilafah Osmaniyah yang bertajuk Ummul Qura, tulisan Abdul Rahman Al-Kawakibi. Tak terjemah bahasa Melayu sebab orang kita terlampau rajin. Okay, saya harap baru ni Institut Perjalanan Negara janji nak terjemahkan. Dia gambarkan waktu kelemahan Khilafah Osmaniyah yang wujud hanya pada nama, tetapi tak boleh nak mengawal umat Islam, tak boleh nak kawal diri mereka sendiri pun. Dia gambarkan bahawa lebih baik perhimpunan Commonwealth of Muslim Countries, setiap daripada China, daripada Indonesia, daripada Maghrib, daripada Arab, ada wakil-wakilnya untuk berhimpun di Mekah setiap kali musim haji, berbincang mengenai apakah nasib umat Islam. Saya ingat kerangka ini lebih munasabah dalam keadaan umat Islam yang jauh ni. Kalau kita buat khilafah daripada Morocco sampai Indonesia tu, Malaysia yang kecil gini membayar kita nak perintah. Geographically memang satu muskilah, tetapi yang kita boleh hidupkan ialah Commonwealth of Muslim Country mengikut model EU. Habis khilafah Ustaz, khilafah ni siapa naik itu terserah kepada penggiliran lah. Macam EU kan, siapa yang President of EU tu, orang tak kisah pun.
Yang penting apa EU boleh buat untuk umat Islam. Siapa khalifah tak penting. Yang penting apakah kesatuan umat Islam ni boleh membantu satu sama lain. Khilafah kita letaklah term 4 tahun sekali kita pilih. Setiap negara boleh dapat. Allahuakbar. Okey, terima kasih. Kita buka soalan lisan dulu sebelum kita sebelah sini tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ika Bermatasari binti Ali, belajar di Kolej Universiti Insania. Ismi adalah soalan berkenaan dengan wasatiyah dalam politik. Tujukan soalan ini kepada Dr. Wasni. Kita bagi Dr. Khairul Yana. Di sini nak tanya berkenaan dengan bagaimana hendak menguruskan khilaf di kalangan pemimpin. Bagaimana apa? Khilaf di kalangan pemimpin. Maksudnya pelbagai pandangan di kalangan pemimpin. Sebab kita lihat pada masa sekarang terlalu banyak pandangan yang merasakan setiap yang di bawah tu benar. Setiap pemimpin tu merasakan apa yang dia bawa tu benar. Jadi macam mana kita nak mengurus kepelbagaian pandangan ni dan jalan penyelesaiannya. Sila Ustaz Adaluddin. Kalau merujuk kepada ayat yang saya bacakan dalam surah An-Nisa 58 dan 59 tadi, bila Allah bercerita tentang pemerintah dan bercerita pula tentang rakyat, Allah Ta'ala sebut satu kaedah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila mana kamu bertelingkah dalam satu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Cuma dalam perkara-perkara yang memang ada majal untuk kita berijtihad, yang akan membuka ruang-ruang khilaf, maka ini akan berlaku sampai kiamat. Tetapi kalau khilaf berlaku pada perkara usul yang melibatkan hukum yang jelas, akidah yang jelas, maka ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Ta'ala menyebut wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang fasik. Artinya khilaf akan berlaku. Yang tinggal lagi ialah kepimpinan sebuah negara yang merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis Nabi SAW. Dengan kuasa yang ada itu boleh mengecilkan ruang-ruang khilaf dan boleh menyatukan umat atas dasar Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang menjadi punca khilaf di kalangan kita pada hari ini, kerana umat Islam tidak ada satu kesatuan politik yang boleh menggabungkan mereka, hingga negara-negara umat Islam saling bertelingkah, hatta berbicara tentang masalah bagaimana kita nak bincang isu Suria sebagai contoh yang terkini pun masih berlaku khilaf kalangan negara-negara umat Islam kerana perbezaan pandangan dan pendapat. Kita hanya ada yang dipanggil Jami'ah Al-Arabiyah, dipanggil Kesatuan Liga-Liga Arab di kalangan orang Arab, yang juga mereka hanya disatukan atas dasar ekonomi semata-mata, bukan atas dasar kuasa politik. Sebab itulah kita menyatakan bahawa pentingnya kuasa politik Islam disatukan atas nama apa sekalipun. Seperti mana Amerika Syarikat boleh bersatu di satu kuasa politik, USSR boleh bersatu satu dasar politik, satu dasar bersama kuasa politik. Itulah harapan yang kita nak cuba buat. Jaya ataupun tidak, mungkin bukan zaman kita, mungkin anak kita, cucu kita, curi kita, gamit kita, atau siapa lagi. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Soalan seterusnya saya baca dulu. Soalan pada Fadil Ustaz Husni, Ahmad Husni. Zakat diberikan kepada orang bukan Islam. Bukan Islam. Apa pendapat dan pendirian Ustaz seandainya potensial mu'allaf boleh menerima zakat? Apakah measurement untuk dikatakan sebagai mu'allaf yang berpotensi? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya tak nak ambil pandangan saya, tapi saya ambil daripada apa yang telah berlaku dalam sejarah. Dalam bab ini kita melihat bahawasanya kismah ataupun pembahagian zakat pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW
kepada 3 orang manusia ataupun 4 orang ni, saya sebut nama-nama dia, Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah dan Al-Aqra' bin Habis, dan beberapa orang sahabat lain. Waktu itu ada khilaf di kalangan ulama. Ada kata qad aslamu, mereka itu telah Islam. Ada yang mengatakan wa'adu, mereka itu berjanji untuk memeluk Islam. Dalam hal ini ada perbincangan yang berkaitan dengan sama ada boleh diberikan zakat kepada orang Islam ataupun kepada orang Islam dan orang bukan Islam dalam bab al-mu'allafati qulubuhum. Bila kita bincang bab ini, Dr. Yusuf Al-Qardawi bawa dalam fiqh zakah 5 golongan, 3 daripadanya bukan Islam dan 2 daripadanya golongan Islam. Potensi mereka ini adalah, saya suka mengambil dia punya dia punya sifat dia adalah mereka itu pertama sekali diharapkan boleh masuk Islam dan nampak gaya-gaya nak masuk Islam. Itu potensi yang pertama. Nombor 2, potensi yang kedua adalah potensi untuk mengelak kekacauan orang bukan Islam kepada orang Islam. Maka kalau kita bagi duit zakat itu senyap tutup mulut dia ataupun tutup keburukan yang dilakukan kepada orang Islam, maka 2 itu adalah potensial untuk kita berikan kepada mereka. Tetapi ini semua tertakluk kepada kebijakan pemerintah untuk menentukan sama ada berhak mereka ini dapat ataupun tidak. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zahazan. Adakah dibolehkan orang-orang biasa membaca terjemahan dan memahami sendiri ayat-ayat Quran yang jelas tanpa merujuk kepada kitab tafsir dan berbincang secara open di dalam usrah tanpa merujuk kitab tafsir? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Soalan ini pernah ditanyakan kepada Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mufassir yang terkenal dari Mesir, dan seakan-akan sama dengan apa yang pernah ditanya kepada Dr. Salam dan Khalidi. Sekiranya kita menjadikan Quran itu eksklusif untuk para ulama saja, maka tidak sampailah target untuk tafsirah tu, tafsiratan wa dzikra li kulli 'abdin munib. Tak jadilah. Maka dibenarkan kerana Quran ni banyak muhkamnya daripada mutasyabihat. Muhkamnya banyak, mutasyabihatnya yang kurang. Jadi yang mutasyabihat ini lebih baik jangan kita panjang-panjangkan. Macam cerita Sa'labah. Sa'labah tu tadi ada sahabat yang tanya, jadi minta ulas tanya ni Ustaz, belum tak ada soalan. Kisah Sa'labah dalam surah Taubah. Imam Ibn Katsir pun ambil sikap tawakuf. Dia tak cerita lanjut, berhenti setakat itu. Kalau kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah mengatakan Sa'labah yang dimaksudkan itu bukannya Sa'labah yang termasuk dalam perang Badar. Ya ma'asyara Ali Badrin, ifalu ma syi'tum fa innahu kan yufir lakum, dalam hadis yang sahih. Wahai yang terlibat dalam perang Badar, buat apa saja kamu telah diampunkan. Jadi benda-benda yang mutasyabihat, perkara-perkara yang pun jelas, tak payahlah kita pergi elaborate lebih lanjut. Perlu kehadiran ataupun difahamkan oleh orang yang ahli. Ataupun perkara-perkara muhkam, perkara-perkara yang jelas, tak ada masalah untuk diceritakan. Kan dia sudah pun maklum minad-din di-tarura. Semua orang Islam dah tahu perkara tersebut. Allahu a'lam. Saya soalan pada Fadhil Ustaz Imam Muda Ashraf. Adakah haram bagi kita pergi makan di restoran halal, maknanya ada logo halal, tetapi yang pemasaknya bukan Islam? Silakan. Baik, terima kasih. Tentang makan, pemasaknya bukan Islam, dia bukan tengok pada pemasaknya. Pemasak tu tak ditengok pada pemasaknya, tengok pada bahan tersebut, pada kandungan. Kecuali yang bukan Islam tu dalam bab sembelihan itu kita tengoklah juga siapa dia. Tapi dari segi masak tersebut, kalau ragu-ragu tinggalkan, sebab dia seorang yang tidak beriman, dia boleh buat apa saja kepada orang yang beriman. Tapi dari segi hukumnya tidak ada masalah. Allahu a'lam. Okey, soalan pada Al-Fadhil Ustaz Izhar. Adakah jadi kesalahan kepada seorang isteri menolak permintaan suaminya untuk berhias di luar rumah? Contoh, suami meminta isteri memakai pakaian yang tutup aurat tapi masih tidak menepati syarat seperti jubah di pasaran zaman sekarang yang menampakkan bentuk badan. Tidak tutup aurat, betul? Silakan. Terima kasih kawan-kawan bertanya. Boleh atau tidak kalau saya nak suruh isteri saya pakai baju yang ketat-ketat sebagai contoh, sebab saya nak tengok di luar biar nampak handsome macam saya ke? Kata contoh.
Jadi hukumnya isteri itu boleh tolak sebab ada hadis Nabi SAW, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita buat satu perkara yang bercanggah dengan apa yang Islam suruh, apa yang Allah suruh. Oleh demikian kita kena berhati-hati. Kalau katakan suami dah beli dah siap-siap. Sebab ini kita lihat pada akhafud dararain. Katakanlah suami dia belikan baju, dah beli siap-siap dah. Tengok-tengok baju tu ketat. Kita tak boleh ambil teruk dan tuan sampah. Terasa suami. Oleh demikian kita bawa ke kedai alter baju. Sudah besar kan sikit. Pakai juga. Abang, comel tak? Dia tak perasan. Tengok baju bentuk sama. Pakai, insya-Allah sikit. Cuma itu jawapannya, maka tidak boleh lah. Kita tak boleh taat pada benda yang haram. Oleh demikian isteri kena fikir cara macam mana nak selesaikan masalah ni. Tanya ustaz ataupun buatlah sesuatu yang boleh mendatangkan faedah. Cuma Ustaz Hazan sebelum Ustaz Hazan, Dr. Zazulin sebelum saya ada satu nak jawab. Berkaitan dengan hadis. Orang tanya tadi berkaitan dengan bulu kening. Ada hadis atau tidak? Memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih. Yang mana Nabi SAW sebut, tuan-tuan, seorang sahabat dia telah ditanya. Antaranya yang ditanya Al-Qamah an Abdullah. Abdullah telah ditanya kepada tentang hukum Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas telah ditanya hukum cukur bulu kening. Maka para Abdullah bin Abbas jawab apa? La'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat, iaitu al-qamaqal, iaitu diharamkan, la'anat Allah melaknat orang-orang yang tolong buat tatu dan orang yang suruh buat tatu, dan juga orang yang buat ataupun yang cukur bulu kening, atau orang dalam hadis yang lain an-namisah, orang yang tolong cabut bulu kening. Maka hadis itu sahih dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan dijelaskan oleh banyak ulama berkaitan tentang pengharaman cabut bulu kening sehingga jadi macam kaus ataupun jadi macam bulat sabit. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan pada Al-Fadhil Ustaz Ruslan, apakah komen atau pandangan wasatiyah berkenaan dengan amal ibadah ahli sufi seperti Rabi'atul Adawiyah atau Maryam? Adakah ianya wasatiyah yang bersesuaian pada keadaan zaman itu bagaimana zaman sekarang? Pertama sekali saya pun duk cari mana Ustaz Nizam tak ada ni. Hospital. Anaknya kurang sihat. Okey, doakan anak Ustaz Nizam dalam sihat. Baiklah. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks tazkiyatun nafs, pembangunan jiwa, pembangunan hati dan apa saja bersifat tazkiyah, ia sesuatu yang dituntut oleh agama di sepanjang masa, di sepanjang waktu. Itu hakikat. Bahkan itulah yang ditawarkan Al-Quranul Karim. Bila Allah sebut tentang persoalan hati, jiwa yang tenang macam-macam, banyak ayat Al-Quran menceritakan tentangnya. Umpama sebagai contoh, kita ambil contoh yang biasa kita ketahui, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Arti persoalan bersihkan hati jiwa, persoalan yang sepanjang masa. Artinya apapun situasi berlaku di zaman yang lampau, tak kira zaman mana-mana sekalipun, ia satu proses yang mesti dilakukan. Cuma tinggal lagi ini ialah wasatiyah yang kita bincang pagi tadi. Arti kalau seorang mereka nak bersihkan diri dalam masjid, tak bekerja, contohnya meratib, zikir, tasbih pagi, petang, malam, makan tidak. Ini tidak diajar agama. Dan dalam Islam Nabi dah sebut, inna lirabbika 'alaika haqqan wa lisaka 'alaihi haqqan, kamu ada hak diri kamu, kena sehat dan sebagainya. Jadi maksudnya ialah proses itu mesti bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Agama dicari dan dunia pun dicari. Akhirat tidak lupakan dan dunia tak lupakan. Jadi proses itu proses yang mesti bersifat wasati. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan pada Fadhil Ustaz Dr. Mazli Malik, bolehkah demonstrasi yang dilakukan oleh sebahagian daripada pelajar nowadays yang terlalu fanatik sehinggakan dicop pelajar IPT tidak bijak memilih mana yang perlu dibuat demo, mana yang tidak? Boleh Ustaz explain? Kalau buat demo sampai 3 kelas, sampai tak buat assignment, sampai skip exam, itu jadi haram demo. Bukan demo jadi haram, perbuatan tu tak kena pada tempatnya. Separuh mungkin ada, saya tak tahulah, mungkin ada separuh jenis minat gitu kan, dia tak study, malas nak tu, dia beri demo. Kemudian jadi alasan kebebasan mahasiswa. Tapi kalau al-aslu, hukum demo menurut kacamata AUKU haram. AUKU, bukan kacamata fiqh wasatiyah.
Dari ikut kacamata fake wasatiyah bergantung pada apa isunya. Tak semua isu nak kena demo, kan? Banyak benda yang student ni bila datang universiti dia belajar berfikir dan belajar cara nak hidup. Dan cara nak fikir itu letaknya kebijaksanaan. Jadi kalau semua benda nak demo tak jadi juga. Saya ingat dulu waktu saya sempat mengajar di University of Durham, ada di antara anak murid saya yang daripada parti konservatif masuk bertanding pilihan raya parlimen. Belajar universiti Dan ketika kita gandingkan dia dengan calon-calon daripada Labour Party dan Lib Dem, ternyata budak tu lebih ke depan. Ialah budak konservatif parti ni orang kaya. Dan saya lihat di sana pendedahan politik menjadikan budak-budak ni matang. Tapi tak ramai yang nak politik sebenarnya. Tapi yang masuk politik itu kualiti. Sejauh mana kita kat sini, pelajar kita kalau nak terlibat dengan politik, pelajar berkualiti yang terlibat. Kita tak mahu yang dia sibuk berpolitik, belajar dan tertinggal. Allahuakbar. Ya, sila. Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Izzuddin Abdul Rahim nama diberi dari USK Pulau Pinang saya kemari. Soalan ditujukan kepada Dr. Mazli Malik. Dr. Mazli sepergaya ustaz-ustaz yang lain pun apa kurangnya, tapi saya semuanya dapat punya. Jadi satu soalan saya nak tanya tentang doktor tentang situasi politik di Malaysia. Apa pendapat doktor tentangnya? Undi kita nak beri kepada siapa? Sekian. Saya agak suka nak berikan undi nak pergi kepada siapa selagi mana tidak ada debat di antara calon Perdana Menteri kita. Dan juga calon-calon menteri besar di negeri-negeri masing-masing. Dan juga calon-calon ahli parlimen yang bertanding. Sukar kita nak kata undi orang ni, undi parti tu, tak. Kita memang ada aspirasi. Tetapi sejauh mana orang yang kita nak undi tu boleh menjawab aspirasi kita. Dalam keadaan media yang berat sebelah, sukar kita nak buat keputusan. Jadi pada saya, daripada kita nak tanya parti mana kita nak undi kepada siapa nak berikan, kita minta kepada setiap pihak yang bertanding lawan macam mana datang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh Dr. Mazli buat sini ya. Nama saya Ahmad Faizal bin Hamdi dari UIA. Soalannya secara umum kita semua telah bersetuju bahawa beri penting kita mendapatkan sumber yang sahih dan juga kita menyebarkan sumber yang sahih. Soalan? Dia soalan politik. Jadi Saharuddin. boleh tak ada masalah. Soalnya sekarang kita menyaksikan bahawa media-media kita sentiasa menimbulkan isu-isu yang sensasi berkaitan dengan politik. Ada isu yang kita klasifikasikan sebagai fitnah, ada yang kita kata mengeluarkan keaiban orang-orang berpolitik. Jadi soalannya, kami sebagai orang yang membaca media, apakah mauqif ataupun apakah yang perlu kami sebagai pembaca ni membaca, macam mana cara untuk membaca berita, dan adakah sesuai untuk kami menyebarkan apa-apa yang telah kami baca. Sekian, wallahualam. Silakan. Pertama, dalam kaedah pemberitaan kita ada kaedah yang diajar oleh Al-Quran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang pada kamu seorang yang fasik membawa berita, hendaklah menyelidik berita tersebut. Maka disitulah penting seorang Muslim melihat siapa yang membawa berita tadi. Adakah mereka yang boleh diyakini ataupun tidak dapat diyakini. Itu kaedah kita. Yang kedua, dalam persoalan melibatkan maruah manusia. Dalam surah An-Nur Allah Ta'ala mengajar kita, walaula isami'tumu zanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Alangkah baik bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, bila sampai pada mereka sebarang berita maksud melibatkan maruah manusia, mereka menyatakan, mereka bersangka baik dan mereka menyatakan hadza ifkum mubin, ini adalah suatu pembohongan yang sangat nyata. Yang ketiga, cerita penyebaran maklumat. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan
kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Satu riwayat menyebut kafa bil mar'i kadhiba. Cukuplah seseorang itu berbohong, cukuplah seseorang itu buat dosa bila mana menyampaikan semua apa yang dia dengar. Erti kaedah kita bila sampai berita, sama ada menerusi SMS atau menerusi blog, menerusi Facebook atau apa saja media, maka persoalan pertama kita mesti tahakuk, siasat terlebih dahulu. Bukan dengan terus kita forward SMS tadi, forward berita tadi. Kerana Islam mengajar kita, orang yang forward semua maklumat yang dapat, cukuplah dia boleh buat berita bohongan yang sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Soalan bertulis kepada Father Ustaz Abdullah Bukhari. Mohon penjelasan kedudukan riwayat-riwayat lemah Israiliyat dalam pengajian tafsir. Sedangkan pendakwah-pendakwah masih berhujah cerita kisah ini ada dalam kitab tafsir. Jadi apa salahnya kita sebut dalam ceramah? Sebenarnya isu Israiliyat ada dalam slide tadi, tapi tak sempat kerana masa-masa kecederaan dia. Jadi Israiliyat ni tarikh dia, kalau mungkin ada yang tak tahu, sumber ataupun riwayat-riwayat yang datang daripada sumber ahli kitab. Dan Israiliyat dalam pengajian tafsir Al-Quran boleh dikategorikan, dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, kata yang diterima, sekiranya selari dengan nas yang sahih, seperti kisah pengembaraan Musa dan Khidir. Surah Al-Kahfi cerita secara umum, tapi hadis yang sahih Bukhari menceritakan secara detail. Yang ni kita terima dan boleh dijadikan hujah kerana ia sahih. Yang kedua, yang kita perlu tolak sama sekali, sekiranya tidak bersesuaian dengan akal yang sihat, lebih lagi mencacatkan kepribadian para nabi. Contohnya kisah bagaimana Nabi Daud dah beristeri 99 dan cuba merampas isteri salah seorang panglima perang dengan merancang sebuah perang dan menghantar panglima itu dengan harapan panglima itu akan mati, dia boleh tambah cukup koleksi jadi 100. Itu riwayat yang perlu kita tolak. Ada pun yang ketiga, yang tidak diketahui statusnya. Dan ini sebenarnya contoh yang paling banyak tersebar dalam tafsir Al-Quran. Dan biasanya yang jenis ketiga ini dia lebih kepada perincian. Contohnya anak Nabi Adam yang bergaduh nama Qabil dan Habil. Quran tak sebut. Allah kata watlu alaihim naba abnai Adam. Bacakan, kisahkan kepada mereka kisah dua anak Adam, tak sebut nama. Contohnya Zulaikha, Quran tak sebut. Allah kata Imra'atul Aziz. Samli Balqis, Quran tak sebut. Quran kata Imra'atan tamliku, seorang wanita ratu yang memerintah kerajaan Sabah. Jadi kesimpulannya, Israiliyat terbahagi kepada tiga, yang kita terima, yang ditolak dan yang tidak diketahui statusnya. Cuma adabnya, yang tidak diketahui statusnya ataupun kategori ketiga ini tidak ada banyak faedah untuk kita. Kenapa? Biasanya ia akan memesongkan perhatian kita kepada fokus sebenar Al-Quran. Dan Al-Quran sebuah kitab yang kita kata ringkas padat, menyentuh isu yang penting sahaja. Kalau Al-Quran nak cerita semua detail nama, dia akan jadi 100 juzuk, bukan 30 juzuk. Dan keburukan Israiliyat jenis ketiga, walaupun kita kata tidak ketahui statusnya, ia akan membawa kepada banyak implikasi-implikasi buruk yang lain seperti perkara khurafat dan mengalihkan kita kata isu sebenar. Contohnya Nabi Nuh berjuang tauhid dan dia buat kapal. Bila masuk Israiliyat, kapal jenis apa, berapa ukuran dia, kayu apa, last sekali orang yang kayu koka dan mengaut untung ribuan dengan koka. Nabi Nuh sebagai penjuang tauhid berubah jawatannya jadi kita kata pencipta kayu koka, ataupun Nabi Nuh juga seorang syekh yang buat bubur Asyura. Okey, sekian, terima kasih. Soalan pada Father Ustaz Ahmad Husni. Apakah pelajar yang ibu bapanya tidak mampu menanggung yuran tetapi masih mampu menanggung makan minum, bolehkah mereka memohon zakat? Pada kurungan pelajar IPTS, yuran yang mahal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Boleh, sila hubungi saya. Wallahu a'lam. Baik, soalan kepada Father Ustaz Roslan. Pembentangan pada hari ini berkisar mengenai wasatiyah. Apa pandangan Ustaz mengenai golongan liberal atau golongan tradisionalis yang melihat Islam dari sudut yang berbeza dalam semua aspek kehidupan? Perspektif dakwah ni lah macam mana?
Ya, terima kasih kepada soalan yang telah dikemukakan. Dan saya rasa masalahnya agak besar untuk dibicarakan secara terbuka. Yang penting ialah timbulnya tanggapan ataupun anggapan demikian hasil daripada kecelaruan pemikiran mereka. Jadi bila timbul tanggapan yang sebegini, saya sebenarnya untuk maklumat tapi tak bawa kitab itu, kita sudah mengadakan satu kajian di peringkat akademik Melaya dengan tajuknya wasatiyah antara liberalisme dan bukan begitulah tajuknya, cuma saya tak bawa kepada petang ini. Tapi sebenarnya merupakan antara salah tanggap yang sebenarnya perlu diperhalusi dan perlu dihadapi dalam keadaan lebih open dan terbuka. Kerana golongan sebegini kalau tak hadapi secara lebih terbuka, dia akan menyesatkan arus peran masyarakat. Saya mohon untuk mencadangkan kalau ada ruang yang lebih terbuka yang bertanya, hubungi saya untuk dapatkan buku yang berkaitan. Kerana kami 10 orang penyidik di PKUM mengadakan kajian selama setahun sampai ke Mesir, sampai ke Jordan dan sampai beberapa negara Arab yang lain. Hubungi saya di Jabatan Dakwah dan Insan Melaya, insyaAllah. Sekian, wassalam. Terima kasih. Soalan kepada Ustaz Usni sebab pendek sangat jawapannya tadi. Hubungi saya ya. Ini soalan seterusnya. Mohon Ustaz Usni jelaskan berkenaan kontroversi wang zakat wilayah persekutuan dan Menteri Agama baru-baru ini supaya kekeliruan di bidang kami terungkap. Syukran. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawapan ringkas sila tanya Mufti Wilayah. Beliau telah berfatwa dan ihtiraman lahu wa ta'ziman li qudrati wa ma'ali ilmihi, itu saya tidak nak komen kepada jawapan ataupun perkara yang telah disebutkan oleh Mufti. Namun ini kontroversi dan sebagainya. Ini jawapan saya secara peribadi, dan tadi saya menjawab secara boleh sila hubungi saya. Itu saya bertugas di Pusat Zakat Wilayah Persekutuan. Saya boleh bantulah. Kalau dia orang Selangor, saya boleh call kawan-kawan Selangor. Kalau orang Pahang, saya call kawan-kawan kat Pahang. Kalau orang Melaka, saya call orang Melaka. Tapi sekarang ni saya jawab sila ana akhlaq ribqata PPZ min unuqi. Okey. Sekarang ni saya jawab Bahasa Melayunya? Bahasa Melayunya, saya menanggalkan kuala PPZ dari baju saya. Okay. Sekarang saya Ahmad Usni yang biasa, bukan PPZ. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bahaya tu kan. Kontroversi atau tidak, macam yang saya sebut, saya ingat satu kisah. Kalau tak salah saya baca dalam buku yang dicadangkan oleh Ustaz Syarufan tadi, yang apa nama buku Siddiq Fadil tulis tu kan, Umar bin Aziz, pemimpin yang zuhud kan. Satu ketika, kalau salah riwayat minta Ustaz Fawaz dan Ustaz yang lain tolong betulkan saya lah. Satu ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala rahimahullah, pada satu malam anak dia datang untuk bertanya tentang, kalau tak salah saya, baju gaya baru. Lalu Sayyidina Umar bin Aziz kata kepada anak dia, ni khalifah, dia kata kepada anak dia, kalau soalan khalifah tanya Ustaz Fazli ya. Dia kata kat anak dia, wahai anak dia tu, kalau ayahandamu ini ada duit, ayahanda akan beli. Ini jawatan khalifah ni, tuan-tuan dan rahmat Allah. Khalifah, kalau dia ada duit, dia akan beli. Jadi khazan Baitul Mal waktu tu, yang pegang kunci Baitul Mal, dengar perbualan dia dengan anak dia, maka dia cadangkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni untuk, boleh tak tuan, lepas anak dia pergi, tuan kesian tengok anak-anak tuan ni, puteri-puteri tuan ni, yang mana dalam satu riwayat dan cerita-cerita yang lain, mereka tidak makan sampai Umar Abdul Aziz masuk dalam rumah. Puteri-puteri ditutup mulut kerana di rumahnya hanya ada, kalau bahasa Sanskrit dipanggil parpu ataupun kacang dal dan bawang untuk dimakan. Ini saja dekat rumah seorang khalifah, tak ada makanan lain. Dan itulah yang dijamu pun kepada pemerintah-pemerintah ataupun wafidin ataupun orang-orang yang datang. Kemudian apa dia jawab?
Khazan ditawarkan dia, maukah tuan sekiranya aku buka pintu Baitul Mal pada malam ini, akan ku berikan sedikit wang, engkau pinjam untuk engkau belikan baju raya untuk anak-anak supaya mereka dapat merayakan dengan hari raya Aidilfitri yang gembira. Ini tambahan dari saya. Guna duit Baitul Mal nanti gantilah. Saya ulang suara. Guna duit Baitul Mal nanti gantilah. Sekali lagi. Guna duit Baitul Mal nanti ganti. Lalu dia kata boleh dengan syarat, apakah engkau menjamin aku hidup keesokan hari untuk aku bayar semula wang yang aku pinjam daripada Baitul Mal? Apakah nyawaku berada di tanganmu ataupun di tangan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni dia tak boleh jawab, maka memang dia tak ambil duit itu. Bukan sekadar duit, tetapi apa saja yang berkaitan dengan persoalan-persoalan harta untuk peruntukan dia sendiri pun. Harta dia sendiri pun dia tidak ambil. Kalau tak salah saya, dia hanya membelanjakan 2 dirham sahaja sehari untuk dia. 2 dirham ni sikit, no. Dan bila ditawarkan dia untuk menggunakan kuda Baitul Mal yang diperuntukkan khusus untuk khalifah, jalan tengok orang, dia kata, wahai pembantuku, simpan kuda itu untuk jihad fisabilillah. Bawa mari aku punya keldai supaya aku dapat naik keldai aku sendiri. Aku tidak mahu guna wang Baitul Mal. Dia seboleh-bolehnya tidak mahu menggunakan untuk apa tujuan peribadi. Pemimpin ini adalah pemimpin yang kita ingin cari. Wallahu alam. Kalau saya salah, minta tolong betulkan. Ini salah satu jawapan jujur saya ke arah dan harapan saya untuk bertemu pemimpin yang seumpama ini untuk menjaga harta rakyat, insya-Allah. Di atas semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila Muhammad Fikri dari IPG Kampus Pendidikan Teknik. Soalan saya kira soalan saya ni berkaitan dengan siasat, wasatiyah dalam siasat. Soalan saya, apakah garis panduan Islam yang khusus dalam wasatiyah pembelaan rakyat, terutamanya dari segi ekonomi? Itu saja. Ekonomi kita tak fokus sekarang ni, malam nanti insya-Allah. Sila tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ni? Atas. Oh, okey, sila. Okey, saya Amir daripada Ipoh Perak. Nak bertanya tentang gaya hidup wasatiyah. Jadi tadi dalam perbincangan tidak disentuh tentang isu tabarruj. Jadi saya nak tahu apakah pendekatan wasatiyah dalam tabarruj. Sebab kita dengar ada yang kata perempuan tak boleh pakai warna-warna yang menarik, ada pula kata dibolehkan. Jadi apa pendekatan wasatiyah dalam isu tabarruj? Wallahu a'lam. Okay, kita berikan soalan itu kepada Al-Fadhil Ustaz Izhar. Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya. Apakah sebenarnya kalau tengok pada soalan, apakah prinsip tabarruj? Sebenarnya kalau kita baca balik, ia merupakan satu tesis PhD berkaitan tabarruj saja di Riyadh. Saya baca baru-baru ini. Tapi mudah cerita, saya nak cerita bahawa tabarruj ini ataupun pakaian lelaki maupun perempuan, ia mestilah dilihat pertama sekali berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi pertama, kalau kita tengok dalam Al-Quran jelas, dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31, tuan-tuan baca untuk lelaki pun mahu, untuk perempuan pun mahu. Yang mana orang lelaki Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Jangan bagi orang lelaki jaga mata, tengok untuk apa? Jaga mata mereka daripada melihat benda-benda yang haram. Wa yahfadhu furujahum. Ya, jaga dia punya kemaluan. Itu jelas. Tuan-tuan boleh baca dan rujuk balik dari tafsir dan sebagainya. Manakala orang perempuan yang paling penting, Allah sebut dalam ayat seterusnya, ayat 31, yang mana wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Maknanya dia tutup pakaian itu biarlah menutupi semuanya. Menutupi semua daripada atas sampai bawah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, jelas jumhur mereka mengatakan muka dan pergelangan tangan tidak termasuk daripada aurat.
Manakala Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat mengatakan aurat perempuan sampai sini boleh, atas daripada itu tak boleh. Sebab apa? Susah perempuan nak basuh tangan dan sebagainya. Walau dalam hal ini saya melihat kepada apa yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf Qardawi, kata kita mengambil pendekatan wasati. Orang perempuan tutuplah semuanya kecuali muka dan pergelangan tangan, kaki itu pun tutup juga termasuk daripada yang tutup. Tengok pada tempat. Kalau katakan di Arab Saudi, memang baju warna-warni ini memang tak boleh pakai. Diharamkan terus oleh kerajaan Arab Saudi. Fatwa Arab Saudi hatta Abdul Aziz bin Baz pun mengharamkannya. Sebab orang Arab tak boleh tengok perempuan warna-warni sebab nafsu dia naik. Itu jelas. Orang dia tak boleh. Itu sebab orang Arab paling sikit kalau kita jumpa mesti ada 4 orang kalau di Arab Saudi. 3, 2 paling sikit lah minimal. Itu mudah sikit. Jadi kalau di Malaysia, tuan-tuan sekalian, di Malaysia ni kita tengok uruf kita pakai baju kurung itu merupakan pakaian adat orang perempuan. Jadi kalau kita tengok pakaian itu tidak menjolok mata. Lepas tu baju dia pula baju yang lepas. Pakai tudung pula daripada atas sampai ke bawah dada. Ada juyubihin, bawah dada. Walaupun ada seorang ustazah dia kata tak apa, yang tutup di sini saja. Jahit. Ustaz Azhar boleh tafsir lah tu apa ni jahit. Jahit dia kata dekat sini yang terbuka. Manakala dada tu tak payah tutup. Sebab kita dah tutup dengan baju. Orang nak tengok siapa suruh tengok. Congkir mata lelaki tu. Masalah mata dia tak ada congkir. Saya dah pakai 4 mata dah. 1, 2. Dia tak mau pakai lagi Ustaz Nizam tu letak tahi dia tak nak lah. Dia pakai 4 mata, maksudnya lagi nampak. Ali radhiyallahu anhu pernah beritahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ana rajulun mazza', aku ni keluar masjid selalu. Maka dalam satu riwayat mengatakan Nabi SAW pesan pada Ali, jangan tengok pada perempuan lain, fa inna 'alaika nadhrah atau kama qala, kamu hanya boleh tengok sekali saja. Maknanya tengok astagfirullahalazim, jangan tengok lagi dah. Ini yang kita masalah sekarang, perempuan pakai tengok-tengok sangat. Jadi pakai baju jubah ke, pakai baju kurung ke, kalau warna-warni tebal, kita sekarang ni kalau tengok orang perempuan pakai baju kurung lebar, besar, tudung labu, bawah dada, tak ada masalah. Nak oning, tak oning, itu tu pulang oleh tuan-tuan perempuan. Tak, betul, oning, lepas tu tak bermanik lagi. Tapi tabarruj itu jangan sampai mendatangkan fitnah. Fitnah ni kalau tabik yang diletak oleh Syaukani, dia letakkan jangan sampai orang dia lalu tu, lelaki tak berganjak melihatnya. Maka kalau itu keadaannya, maka jadi haram. Dr. Yusuf Qardawi ikut terima dengan pandangan itu. Manakala Syekh Ali Jum'ah dia lebih mengambil pandangan yang lebih tegas. Begitu juga sama dengan Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia kata orang perempuan tak boleh langsung pakai baju warna-warni, kena pakai baju yang ada gelap, tutup agar orang perempuan tidak menjadi kesan kepada fitnah. Saya tertarik bila orang tanya, tuan-tuan, sikit. Tak nak tanya bab ni kan? Lepas ni jangan tanya lagi bab kan? Orang kata kenapa orang perempuan susah? Sebab dalam Facebook saya, dalam fanpage tu, Ustaz Muhammad Ishak Arif tu, dia bukan itulah tuan-tuan. Ini saya kongsi tuan-tuan. Dia hantar email, dia hantar dalam mesej, Ustaz, saya seorang cikgu telah dipostingkan di Sarawak. Keliling saya semua orang Kristian. Now, saya melihat orang Kristian semuanya baik-baik belaka. Zalim Allah itu nak masukkan mereka dalam neraka. Saya nak murtad, Ustaz. Memang saya akan murtad. Cuma minta tolong Ustaz jawab, kenapa orang perempuan kena pakai tudung tutup semua aurat dari muka dan pergelangan tangan, lelaki tak payah? Kalau Ustaz tak jawab dengan logik, dengan dalil yang kuat, maka saya akan murtad. Depan Ustaz saya murtad. Saya tak tahu macam mana, depan dia dekat Sarawak. Tapi memang saya email, saya print benda tu. Okey, sekarang ni saya tengok metodologi mudah kalau Allah sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Metodologi yang cukup cantik yang dibawa oleh Dr. Wahbah Zuhairi. Lelaki mencuri, perempuan mencuri, potong tangan. Dalam ayat yang lain, metod yang lebih kurang sama, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan yang berzina, lelaki yang berzina yang tak kahwin lagi dua-dua ini, maka sebablah mereka 100 kali. Dalam ayat yang lain yang dimansuh tilawatan ma'a baqa'il hukum, asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya farjumuhum al-battah. Tak ada dalam Quran ni, tapi hukumnya masih ada. Orang perempuan yang dah kahwin, lelaki yang dah kahwin, kalau berzina, rejam mereka sampai mati. Kenapa dua ayat ni beza metodnya? Ayat dalam mencuri, potong orang lelaki itu, orang perempuan bab tabarruj. Sebab orang lelaki, tuan-tuan, kalau disuruh tutup aurat, katakan Imam Muda Ashraf, dia keluar, dia mari pagi hari ni pakai baju singlet dengan seluar daripada pusat sampai lutut. Orang muda lah kata kan,
Dia berjalan. Ada tak possibility tuan-tuan Puan Puan Hormati sekalian, Imam Muda Ashraf dirogoh? Jawapannya tidak. Mustahil dan amat mustahil Imam Muda Ashraf dirogoh. Okey. Yang kedua, tuan-tuan Hormati sekalian, kalau dalam bab metodologi tadi yang Allah Azza-Nya, kenapa perempuan dulu? Kenapa perempuan dulu Allah kata perempuan dalam bab zina? Sebab perempuanlah punca kepada benda-benda yang tidak baik. Bukan saya nak kata perempuan ni jahat. Perempuan ni dia cepat terpengaruh dengan budaya. Itu yang kita kena jaga-jaga sangat-sangat. Pegang biar Islam tu kuat. Jadi kalau perempuan dia pakai seksi sikit, dia pakai jubah tapi kain dalam tak pakai. Bila berjalan nampak batang kaki dia. Bukan yang dalam ni, ilmu kat luar sana dekat Bongkal dia. Dia jangan nampak kesan bekas apa kan. Jadi kalau tuan-tuan yang hormati sekalian, kalau dia pakai begitu, apatah lagi tak tutup aurat, nampak dada dan sebagainya. Walaupun ada saya terbaca dalam satu artikel artis, dia kata, orang tanya dia, kenapa kamu pakai seksi sangat? Tidakkah saya benar bersyukur, tunjukkan syukur kita kepada Allah. Tidakkah kamu baca, dia cakap pada wartawan, tidakkah kamu baca Quran ke? Ada bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Tuhan tunjukkanlah. Jadi kalau orang perempuan dia keluar dari rumah, dia pakai seksi, possibility kena rogol itu amat banyak. Saya ada terbaca dalam satu artikel, dia buat kes rogol, punca rogol, ini barat punya penulisan lah. Dia buatkan antara punca kes rogol adalah berpunca daripada pakaian yang menjolok mata, yang menyebabkan orang lelaki minat. Jadi maknanya jelas Allah kata orang perempuan kalau tak jaga pakaian, tak jaga aurat, tak jaga dia punya tabarruj, cara dia penampilan dia, boleh dirogol. Bila kena rogol, banyak kesan dia. Ada 3 kesan. Pertama, gila ataupun mental problem, stres. Tengok lelaki, oh kena rogol. Tak ada pun. Tengok lelaki dia kena rogol. Itu mental problem. Yang kedua, kesan pada baby dalam perut, anak makin besar. Ini Profesor Barat yang buat ni, saya tak ingat nama dia. Dia yang buat, dia kata akan punca pada baby dalam perut akan membesar. Macam mana baby ni akan membesar? Dia nak cari bapak dia macam mana kalau kena rogol. Yang ketiga tuan-tuan, bila anak ni besar dari sudut Islam, dia kata dia tertarik dengan Islam. Bila bila anak itu lahir bukan daripada bapa, al-walad lil firas, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, atau kama qal, ya, anak itu tengok kepada tempat tidurnya, maknanya pada benih dia. Maka kat sini kita melihat bahawa dia mengakui bahawa Islam cukup jaga. Jadi kalau katakan dia keluar, budak dia keluar, dibinkan kepada Allah, katanya, engkau anak zina, engkau anak zina. Jadi malu budak ni. Jadi kesan dia cukup banyak tuan-tuan. Jadi oleh demikian, jagalah tabarruj. Kalau nak apa-apa, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu masih lagi confused, belilah buku Ustaz Zahzan. Ustaz Zaharuddin, wallahu a'lam. Terima kasih. Minta maaf kita dah habis waktu, dah pukul 7. Tuan-tuan nak pergi cari makan, jalan-jalan di luar, nak solat dan nak masuk balik ke Dewan. Maka kita minta maaf kemudian dah beri lama. Walaupun bagaimana saya punya mikrofon pun sampai habis bateri sebab saya pinjam ni. InsyaAllah kita akan sambung malam nanti. Jadi kita harapkan tuan-tuan dan puan dapat hadir kembali, tidak pulang. Kita ada qari-qari kita untuk mempersembahkan tilawah Al-Quran dan seterusnya. Soal jawab. Allah Alam. Saya selamat kepada saudara. Jazakumullah khairan katsiran.